Hai, apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar tentang topik nisbah dan kadaran untuk mata pelajaran matematik tahun 6. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita kenal dulu apa tu nisbah. Okey, definisi nisbah. Nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit ukuran yang sama. Maknanya, nisbah digunakan untuk membuat perbandingan. Untuk topik tahun 6, kita akan belajar nisbah yang mewakili dua kuantiti yang berbeza. Jadi, untuk pengetahuan semua, nisbah ditulis dalam bentuk A titik bertindik B atau dalam bentuk pecahan A per B. Okey, nilainya ialah nombor bulat tanpa sebarang unit ukuran. Maknanya, apabila kita menuliskan nisbah sesuatu, kita mesti gunakan nombor bulat, tak boleh guna nombor perpuluhan dan tanpa sebarang unit ukuran. Maknanya, kalau soalan dalam cm, milimeter, meter, liter dan sebagainya, kita tak perlu tulis unit ukuran. Kita hanya tulis nombor bulat sahaja. Jadi untuk sebutan contohnya ini, kita sebut sebagai nisbah A kepada B. Jadi ini disebut sebagai nisbah A kepada B. Itu ialah cara sebutan. Jadi contohnya, sini kita ada nombor 13 dan nombor 14. Jadi ini ialah salah satu bentuk nisbah. Jadi untuk sebutan, kita sebut nilai ini sebagai nisbah 13 kepada 14. Okey. Jadi kita teruskan. Nisbah mempunyai 3 jenis, iaitu pertama, bahagian kepada bahagian, kedua, bahagian kepada keseluruhan, dan ketiga, keseluruhan kepada bahagian. Kita teruskan. Jadi kita akan mempelajari tentang nisbah yang mewakili dua kuantiti. Baiklah, sekarang sini depan kamu ada kek cawan. Ada berapa kek cawan? Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keseluruhan ada 7 kek cawan. Tapi ada dua jenis, iaitu pertama berwarna merah jambu, kedua berwarna biru. Jadi untuk menjawab soalan nisbah, kita harus tulis dulu data-data yang ada. Maknanya di sini ada 7 kek cawan. 1, 2, 3, 4 berwarna merah jambu. Jadi kita tuliskan sebagai kek cawan merah jambu sama dengan 4. Ini adalah untuk data. Seterusnya, apa lagi kek cawan yang ada? Itu biru. Jadi kita ada 3 kek cawan. Jadi kita tuliskan kek cawan biru sama dengan 3. Lepas tu apa lagi kita kena tulis? Jumlah. Jadi jumlah keseluruhan kek cawan ialah 7. Jadi kita tuliskan jumlah kek cawan sama dengan 7. Jadi ini ialah data-data sebelum kita jawab soalan. Jadi seterusnya jom kita tengok contoh-contoh soalan. Jadi sekarang kita ada 3 soalan. Soalan pertama, nisbah bilangan kek cawan merah jambu kepada kek cawan berwarna biru. Jadi kita perlu kira satu-satu. Jadi pertama kita kira kek cawan merah jambu. Jadi merah jambu ada 4. Kedua kita kira kek cawan biru ada 3. Jadi kita tuliskan dalam bentuk nisbah sebagai nisbah 4 kepada 3. Okey, seterusnya kita jawab soalan 2. Nisbah bilangan kek cawan biru kepada kek cawan merah jambu ialah. Jadi sekarang kita tengok, pertama kita kena cari kek cawan biru. Kek cawan biru ada 3. Seterusnya kek cawan merah jambu ada 4. Jadi kita tuliskan sebagai 3, nisbah 3 kepada 4. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan nombor 3. Nisbah bilangan kek cawan biru kepada keseluruhan kek cawan ialah. Jadi kek cawan warna biru kita tahu ada 3. Keseluruhan atau jumlah kita kira sebentar tadi ada 7. Jadi kita tuliskan sebagai nisbah 3 kepada 7. Kita teruskan.
teruskan. Okey, jadi soalan sekarang, apakah nisbah keseluruhan kek cawan kepada bilangan kek cawan biru? Jadi pertama kita kena tahu nisbah atau jumlah keseluruhan kek cawan dulu. Jadi kita dah kira tadi jumlah keseluruhan ada 7 dan bilangan kek cawan warna biru ialah 3. Jadi kita tuliskan sebagai nisbah 7 kepada 3. Tuliskan macam ni. Kita ikut urutan. Kalau soalan nak jumlah keseluruhan, jadi kita tulis keseluruhan dulu. Seterusnya dia soalan perlukan bilangan kek cawan biru. Jadi kita tulis 3 sebagai bilangan kek cawan warna biru. Okey, ini adalah contoh mudah jika diberikan gambar. Jadi sekarang kita lihat pula macam mana nak jawab soalan yang melibatkan nisbah berbentuk ayat. Soalan yang berbentuk ayat. Kita baca sama-sama. Sebanyak 8 biji pau inti kaya dan 12 biji pau inti kacang hendak dibungkus semula ke dalam 4 paket yang mempunyai bilangan pau inti kaya dan pau inti kacang yang sama banyak. Berapakah nisbah bilangan pau inti kaya kepada pau inti kacang dalam setiap paket itu? Jadi kita nak tahu nisbah bilangan pau inti kaya kepada pau inti kacang dalam setiap paket. Maknanya selepas dibahagikan. Jadi kita kena cari untuk setiap jenis pau. Jadi pertama kita cari bilangan pau inti kaya selepas dibahagikan. Jadi pada asalnya ada 8. Tetapi 8 biji itu dibahagikan kepada 4 paket. Jadi dalam setiap paket kita buat 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi dalam setiap paket ada 2 pau inti kaya. Jadi seterusnya kita cari pula bilangan pau inti kacang. Jadi pada asalnya ada 12 biji pau inti kacang. Tapi kemudian telah dibahagikan kepada 4 paket. Jadi 12 bahagi dengan 4. Kita dapat 3. Jadi selepas dibahagikan, bilangan pau inti kacang selepas dibahagikan ialah 3. Jadi nisbah bilangan pau inti kaya kepada pau inti kacang dalam setiap paket. Maknanya selepas dibahagikan ada 2 pau inti kaya dan 3 pau inti kacang. Jadi nisbahnya kita tuliskan nisbah 2 kepada 3. Jadi kalau awak jawab macam ni, awak dapat markah penuh. Okey, jadi ada sebarang soalan boleh tanya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kerana mendengar. Selamat menjawab soalan yang akan diberikan.